Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Grace Chondi. Tumpuan berita tengah hari, Kerajaan Sarawak akan terus membangunkan Mukah dan keseluruhan Sarawak. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu pelan untuk merapatkan Mukah melalui pembinaan infrastruktur sedang dilaksanakan. Saya pun ada mempunyai program untuk merapatkan semua bahagian Mukah ini dengan infrastrukturnya dan dapat kita membangunkan kawasan bahagian Mukah. Dan walaupun cabaran sedemikian, kita dapat teruskan pembangunan yang kita bangunkan di kawasan Mukah dan juga bahagian Mukah. Waktunya jambatan Igan di-cancel. Masuk dalam perancangannya di-cancel. Semua untuk di-cancel. Jadi kita alhamdulillah dengan cara kita pun, dengan dana kita pun, kita teruskan pembangunan jambatan. Walaupun mahal, Sarawak tanggung untuk membinakannya. Beliau berkata demikian semasa berucap di majlis perasmian program Sarawakku Sayang di Dewan Serbaguna Kampung Telian Tengah pada Khamis. Mukah menjadi pembuka tirai program Sarawakku Sayang yang akan dilaksanakan di 10 lokasi di seluruh Sarawak. Pelbagai pengisian dan aktiviti menarik telah diadakan, antaranya kaunter perkhidmatan, pameran, Sarawak Berambih, sukan rakyat, persembahan kugiran dan cabutan bertuah bermula dari 2 hingga 3 November. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari turut memberitahu Sarawak kini sedang beralih kepada penyimpanan karbon yang sumber kewangan baharu bagi menambah pendapatan Sarawak yang baharu. Dan juga sekaligus untuk kita menyimpankan karbon. Dan kini itu ada ekonomi baru disebut sebagai carbon trading. Satu-satunya negeri di Malaysia tu yang ada potensi yang kuat, termasuklah kawasan pesisir, ialah negeri Sarawak. Dan kita telah memindahkan land code di mana kita boleh menyimpankan karbon. Kini itu dunia panas. Oleh sebab dunia panas banyak gila karbon, karbon kini itu boleh ditangkap. Tangkapnya karbon kah dalam tanah. Dan tanah ya mestilah tanah yang sesuai. Dan dengan adanya statistik, ada juga kajian di perairan Sarawak lah yang boleh menyimpan karbon. Ini adalah sumber kewangan kita yang baru. InsyaAllah Sarawak akan bertambah pendapatannya dengan pendekatan yang baru itu. Sebabnya pada majlis itu, Premier Sarawak telah menyaksikan penyerahan surat setuju terima projek dan menyaksikan acara demonstrasi bidar lukut. Seterusnya, calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi Parlimen Petrajaya, Datuk Sri Fadilah Yusof, akan terus memperjuangkan 3 aspek utama yang perlu ditambah baik di kawasan itu. Menurut Datuk Sri Fadilah, ketiga-tiga aspek tersebut merangkumi kesesakan lalu lintas, pendidikan ke arah teknologi digital dan perumahan mampu milik. Sebab itu kita memerlukan perancangan bukan saja untuk menambah baik infrastruktur tapi juga menggunakan teknologi. Bagaimana kita dapat menggunakan teknologi untuk menguruskan trafik secara lebih efektif dan efisien. Termasuklah apa yang kita rangkakan di peringkat negara, misal kata ITS, Intelligent Transport System, dan bagaimana kita dapat kenalkan. Mungkin Petrajaya boleh jadi pilot program di Sarawak untuk kita laksanakan ITS. Yang kedua, saya kira kita perlu fokus juga pada pembangunan dari segi education. Bagaimana kita nak bekerja rapat dan erat dengan pihak sekolah untuk menanam semula semangat dalam bidang STEM. Dan sudah pasti salah satu cabaran juga ialah rumah mampu milik. Ini ada perkara yang saya nak fokuskan. Dan di samping itu untuk kita meningkatkan socio-economic well-being untuk penduduk Petrajaya. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyempurnakan majlis penyerahan MediaPad sumbangan Huawei melalui Sarawak Multimedia Authority SMA di Kuching pada Khamis.
Sebanyak 77 unit media packs diagihkan kepada para pelajar yang melibatkan 10 sekolah rendah dan 4 buah sekolah menengah di kawasan Parlimen Putrajaya. Laporan berikutnya, Jentera Parti Pusaka Bumiputera PBB Sarawak, Gabungan Parti Sarawak GPS Parlimen Batang Sadong sudah bersedia membantu calon GPS Rodiah Sapii memenangi kerusi berkenaan dalam pilihan raya umum ke-15 ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sadong Jaya, Insinyur Aidil Lariwa berkata, Jentera GPS Parlimen Batang Sadong melibatkan Dewan Undangan Negeri Dun Sadong Jaya, Simunjan dan Gedong. Itu telah merancang strategi dalam memastikan kemenangan calon GPS Parlimen Batang Sadong pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Rasa yakin dengan semangat tidak educate cawangan kita, tidak wanita, terutamanya tidak bapa dan pemuda tu. Bila nanggal calon kita yang cantik manis tu, semangatnya nak meraih undi berapa banyak untuk Cik YB Rodiah kita pada kali itu, insya-Allah. Saya menaruh keyakinan yang tinggi karena saya tahu semua jentera daripada Gedung, daripada Simunjan dan daripada Sadong Jaya sudah lebih daripada bersedia dan untuk bila jam macam kita nak melaksanakannya. Beliau berkata demikian dalam program perjumpaan ahli jawatan kuasa Dun Sadong Jaya, Simunjan dan Gedong di Auditorium STIDC di Kuching pada Khamis. Aidil menambah, beliau percaya pemilihan Rodiah sebagai calon GPS Parlimen Batang Sadong sudah tentu membawa satu lagi aspirasi PBB ke peringkat lebih tinggi untuk menyuarakan hak-hak Sarawak terutama dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 di peringkat Persekutuan dengan lebih kuat dan mengangkat Parlimen Batang Sadong ke peringkat yang lebih tinggi. Sementara itu, bekas Adun Gedong, Datuk Muhammad Naruddin Majais yang turut berucap percaya Jentera GPS PBB kawasan Parlimen Batang Sadong dapat terus memberi kemenangan dalam PRU 15 seperti yang telah dilakukan semasa pilihan raya negeri PRN yang lepas. Kekuatan kita sebagai Jentera PBB, Jentera Pilihan Raya hari itu sudah diuji 10 bulan yang lalu. Sudah ditested dalam PRN yang baru lalu bulan 12. Saya amat yakin kita boleh dan Batang Sadong boleh memberi kerusi Batang Sadong dan calon Manok Sabong kita satu kemenangan yang besar, malah lebih besar daripada PRU yang baru lalu. Dalam majlis itu, Rodiah yang turut berucap berkata, sebagai calon baharu, beliau mengharapkan jentera setiap kawasan Dun memberikan kerjasama penuh kepadanya dalam PRU kali ini agar dapat bersama meneruskan pembangunan di kawasan Parlimen Batang Sadong. Berita selanjutnya, Kerajaan Sarawak komited dalam memastikan pembangunan awal kanak-kanak yang berkualiti selaras dengan aspirasi mencapai Sarawak Maju menjelang tahun 2030. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Rozi Yunus, bagi mencapai aspirasi itu, modal insan yang berkualiti merupakan salah satu tonggak bagi memastikan hasrat berkenaan dapat direalisasikan. Jelasnya, dalam menyediakan sumber manusia yang berkualiti, ia harus bermula dari fasa awal tumbesaran dan perkembangan anak-anak bagi membantu dalam proses melatih dan mendidik mereka mengikut keperluan bersesuaian. Daya kreativiti dan inovasi kanak-kanak perlu dipupuk dan dibangunkan ke paras optimum agar mereka sedar tentang potensi dan kecenderungan diri mereka dan seterusnya juga dapat dicongkil bakat tersebut daripada diri anak-anak itu supaya mereka juga diberi dan disuntik dengan daya cipta yang tinggi dan berkemampuan dalam menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti supaya menjadi anak yang punya amalan dan budaya dalam hidup masa hadapan dengan yang cemerlang. Jadi setiap anak dilahirkan dengan potensi serta kecenderungan berbeza. Ya, setiap kemampuan anak-anak kita juga berbeza. Itu adalah hakikatnya.
Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Sarawak Preschool Kids Got Talent SPKGT edisi kelima tahun 2022 di Kuching pada Khamis. Datuk Rozi menambah, ibu bapa dan pendidik juga berperanan penting dalam mengenal pasti kelebihan yang ada pada setiap anak-anak melalui pemerhatian yang berterusan. Jadi dalam konteks ini, ibu bapa serta pendidik bertanggungjawab mengenal pasti kecenderungan atau kelebihan yang ada pada setiap anak melalui pemerhatian berterusan dan seterusnya merangsang kecerdasan mereka ke dalam atau ke suatu bidang berdasarkan apa yang diminati dan bukan apa yang kita mahu. Kadang-kadang berlaku keadaan konflik pada anak itu sendiri di mana contohnya anaknya si mau jadi doktor tapi mak bapaknya mana kita mesti jadi doktor. Contohnya. Ya, jadi now we are trying, kita cuba memupuk anak kita menuju ke arah tuju yang mereka inginkan dan minati. Ya. Katanya lagi, dalam menyediakan pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti, ia memerlukan komitmen semua pihak. Sehubungan itu, beliau menyeru semua ibu bapa, pendidik dan pihak berkaitan agar terus menjalankan tanggungjawab dalam membimbing anak-anak untuk pembangunan masa depan Sarawak. Dalam perkembangan lain, Pustaka Negeri Sarawak dan Dewan Bahasa Pustaka DBP Cawangan Sarawak telah memeterai Memorandum Persefahaman MOU untuk mewujudkan kerjasama yang mempunyai kepentingan dan manfaat bersama kepada kedua-dua organisasi itu. Kerjasama ini termasuklah menyediakan kepakaran, tenaga kerja, maklumat dan sokongan yang diperlukan antara satu sama lain. Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak, Japri Bujang Masli berkata, atas dasar kepentingan bersama ini, MOU tersebut akan berkuat kuasa pada tarikh temerainya tanda tangan daripada dua belah pihak dan akan berkuat kuasa untuk tempoh 5 tahun. Perkara ini amat berkait dengan bahasa. Sebab itulah kita khusus mahu bekerjasama dengan lebih erat dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis menandatangani MOU bertempat di Bilik Surat Khabar Arah 1 Pustaka Negeri Sarawak pada Khamis. Sementara itu, Ketua Pengarah DBP Datuk Abang Salihuddin Abang Syokran berkata lebih banyak lagi hasil kerjasama ini akan dapat dilaksanakan demi manfaat kedua belah pihak, Sarawak dan Malaysia amnya. Sebab Pustaka Negeri seperti juga Dewan Bahasa adalah satu institusi ilmu. Dan dengan cabaran semakin tidak ramai yang suka membaca. Kalau kita melihat data-data terbaru yang ada, minat membaca berkurangan. Maksudnya kita perlu mengatur strategi baru bagaimana untuk menarik minat, terutama sekali anak-anak muda untuk terus membaca. Untuk rekod, Pustaka Negeri Sarawak dan DBP telah pun bekerjasama dalam penganjuran aktiviti bersama sejak tahun 2015 sehingga kini. Sebanyak 14 aktiviti dan kerjasama telah dilaksanakan dari tahun 2015 hingga 2022 di Pustaka Miri, Pustaka Sibu dan juga Pustaka Negeri Sarawak Kuching. Seterusnya, program demo Tumpik dan Lempeng Lemanta telah diadakan sekali lagi setelah sekian lama tidak diadakan akibat pandemik COVID-19. Program tersebut dianjurkan Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak JWKS dengan kerjasama Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Sarawak Maksak Wanita Sarawak di Waterfront Kuching pada Khamis. Selain itu, turut diadakan program Sarawak Kitchen Showcase dengan gerai Jualan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS sempena program Regata Sarawak 2022. Pengisian program itu ialah demo pembuatan tumpik dan lempeng Lemanta yang dilakukan Wakil Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS bersama tetamu kenamaan. Sementara itu, program berikut juga dimeriahkan lagi dengan kehadiran orang awam yang berkunjung di gerai jualan di sekitar kawasan tersebut. Sekian edisi tengah hari bersama saya Grace Jondi. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.